Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aisyah Sofia binti Sabarudin bersama saya Ong Poh Hui dan ini merupakan pemetanan kumpulan kami. Mari kita lihat apakah peranan kami sebagai mahasiswa sains dan teknologi dalam mendepani pelbagai persoalan membabitkan pengurusan dan perawatan wabak. COVID-19 merupakan satu isu yang tidak asing lagi. Ia memberi impak besar kepada ekonomi, sosial, pendidikan dan menjadi punca kes kematian yang tinggi. Tidakkah kita merasa perkara ini perlu diambil serius agar kita dapat menghentikan penularan COVID-19 ini? Kerajaan mengambil pendekatan dalam proses untuk menghentikan penularan ini. Namun, pendekatan yang diambil memberi kesan positif dan negatif. Mahasiswa merupakan salah satu bahagian kehidupan bermasyarakat yang memegang peranan penting dalam memajukan sebuah bangsa. Dengan ini, mahasiswa tidak terkecuali dalam menyelesaikan persoalan atau masalah dalam kalangan masyarakat. Objektif kami mengadakan seminar ini adalah untuk menyatakan persoalan-persoalan yang membabitkan pengurusan dan perawatan wabak, mengenal pasti dan memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara terperinci dalam membabitkan pengurusan dan perawatan wabak, menentukan punca masalah yang berlaku dan menjelaskan peranan dan tindakan sebagai mahasiswa sains dan teknologi dalam berdepan persoalan yang membabitkan tentang pengurusan dan perawatan wabak. Antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan dan perawatan wabak ialah aktiviti seharian seperti sukan rekreasi terpaksa terbatas dan aktiviti sosial seperti majlis perkahwinan, perjumpaan secara besar-besaran terpaksa tertangguh dan dibatalkan dengan pelaksanaan Pemerintah Perkawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan. Penutupan industri telah menjejaskan pendapatan masyarakat khususnya golongan M40 dan B40. Dan ini telah menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan mereka dan telah meningkatkan tekanan di dalam kalangan masyarakat dan kadar pengangguran masyarakat di kalangan Malaysia semakin meningkat. Dan golongan petani juga menghadapi masalah dalam pemasaran hasil pertanian mereka. Sebagai seorang mahasiswa sains dan teknologi, saya akan menyelesaikan persoalan ini dengan memikir secara kritikal, dengan mencipta satu aplikasi serbaguna dan mesra untuk orang tua yang mempunyai berbagai fungsi untuk kegunaan orang tua. Dan saya juga akan mengadakan satu perjumpaan dan pengajaran atas talian tentang topik-topik yang menarik dan dengan kerjasama profesor saya kepada semua golongan yang berminat untuk kehiburan mereka dan juga untuk penambahan ilmu during masa kini. Dan juga saya akan bekerja sama dengan rakan saya dengan membina satu platform dan menjemput pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk membuat perkongsian tentang peluang pekerjaan kepada sesiapa yang mempunyai masalah dalam pencarian pekerjaan mereka hasil mereka kehilangan pekerjaan mereka. Dan juga saya akan membantu golongan petani menghasilkan satu resipi dan juga membantu mereka memastikan hasil pertanian mereka melalui website. Pelajar mengalami kesukaran semasa pembelajaran atas talian. Seperti yang kita semua tahu, sekolah-sekolah, pusat pengajian tinggi perlu ditutup dan bentuk pembelajaran bertukar secara drastik dari bersemuka kepada atas talian. Pelajar berasa sukar untuk mengikuti pembelajaran atas talian. Dari segi persiapan dalam mengikuti sesi pembelajaran, penggunaan platform seperti Microsoft Teams ini adalah bergantung kepada jaringan internet. Jadi, mereka yang tinggal di kawasan pendalaman selalu mengalami gangguan capaian internet. Dan sesetengah pelajar dari golongan yang susah atau sederhana memerlukan pembelajaran dari segi gadget dan data internet. Dari segi psikologi pula, pelajar mungkin akan mengalami tekanan dan kebimbangan yang melampau. Kebanyakan pelajar mengalami tekanan emosi disebabkan mental dan fizikal yang sukar untuk menyesuaikan diri dengan norma yang baru ini. Jadi, apakah tindakan yang boleh dilakukan? Pertama, menghulurkan dan mengumpulkan dana untuk mereka yang memerlukan. Saya tahu bahawa mahasiswa ini tidak dapat mengeluarkan dana yang besar. Namun, apabila kebanyakan pelajar yang melibatkan diri untuk menghulurkan dana, sudah pasti akan membawa keberkesanan agar dapat digunakan oleh mereka yang memerlukan dalam perbelanjaan data internet dan sebagainya. Kedua, memberi panduan dengan menyediakan laman sesawang atau video tutorial agar dapat digunakan oleh mereka yang mengalami kesukaran dalam penggunaan sesuatu platform. Ketiga, mencipta aplikasi sebagai rujukan, perkongsian nota dan peneman sepanjang sesi pembelajaran untuk mengurangkan tekanan.
Aplikasi yang dicipta ini melibatkan ramai pelajar yang akan membantu antara satu sama lain mengikut kefahaman mereka dalam sesuatu subjek. Keempat, menggunakan media masa, terutamanya media sosial sebagai platform pengkongsian maklumat dan petua yang boleh diaplikasikan sepanjang sesi pembelajaran kerana media masa merupakan satu medium yang cepat yang digunakan untuk mencari sesuatu maklumat dan semuanya terletak di hujung jari sahaja. Dengan ini, pelajar dapat mengetahui dan menggunakan maklumat dan petua tersebut dalam pembelajaran. Masalah yang seterusnya dalam pengurusan dan perawatan wabak ialah kekurangan pengalaman dalam pengurusan vaksin. Masalah penubuhan PPV, pusat pemberian vaksin di kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak kerana kekurangan tempat yang ideologi untuk menubuhkan PPV dan juga kekurangan bekalan elektrik di kawasan pedalaman. Masalah pendinginan vaksin juga merupakan salah satu masalah kerana vaksin memerlukan suhu yang ideal untuk memastikan keberkesanan vaksin itu dan juga mengelakkan kerosakan vaksin itu. Dan akhir sekali ialah masalah logistik dalam pengurusan dan pengedaran vaksin. Sebagai seorang mahasiswa sains dan teknologi, saya akan sentiasa inisiatif dalam menyelesaikan masalah seperti masalah penubuhan PPV di kawasan pedalaman dapat diselesaikan dengan PPV bergerak. PPV bergerak ialah sebuah bas yang telah diubah suai untuk dijadikan tempat pemberian vaksin dan ini dapat menyelesaikan masalah pengaksesan vaksin kepada orang yang mempunyai masalah dalam pengangkutan dan juga kos pengangkutan. Dan ini dapat membantu kerajaan mencapai imuniti kelompok dengan lebih cepat dalam memutus rantaian COVID-19 dan membantu orang yang tidak dapat mendaftarkan diri di aplikasi MySejahtera. Dan orang boleh datang secara manual dan menerima vaksin di bas ini. Saya juga akan bekerja sama dengan rakan saya dan juga bantuan profesor saya dalam mencipta jenis penebat yang lebih tahan lasat dan praktikal dalam panel kotak sejuk. Kegunaan kotak sejuk ini adalah untuk menyimpan vaksin semasa program imunisasi sedang berlaku dan juga untuk dapat menyimpan di dalam kotak sejuk ini dalam tempoh yang lebih panjang semasa unit penyimpanan vaksin ini sedang diselenggara. Masalah keperluan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Seperti yang kita tahu, pelitup muka dan cecair pembasmi kuman merupakan salah satu pelindung diri kita dan inisiatif dalam memutuskan rantaian penularan wabak ini. Dengan ini, permintaan adalah tinggi di pasaran. Seterusnya, memerlukan perbelanjaan yang agak tinggi. Kenapa? Kita memerlukan setiap hari dan perlu digantikan yang baru pada satu jangka masa. Dengan ini, perbelanjaan yang perlu disediakan adalah tinggi terutamanya bagi golongan yang susah dan yang memerlukan. Bukan itu saja, ada juga individu yang tidak bertanggungjawab. Mereka ini mengambil peluang untuk mengauk keuntungan dengan menjual pada harga yang tidak munasabah. Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kami sebagai mahasiswa sains dan teknologi? Pertama, menggunakan kreativiti untuk melakukan inovasi dalam mencipta pelitup muka yang lebih selesa dan pada masa yang sama dapat melindungi pengguna dengan kemudahan teknologi. Kedua, menawarkan diri dalam kerja sukarelawan dalam membantu golongan yang memerlukan melalui pengagihan pelitup muka mahupun cecair pembasmi kuman. Ketiga, memasarkan hasil ciptaan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman pada harga yang berpatutan atau menyumbangkan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman ini kepada mereka yang memerlukan. Konklusinya, sebagai seorang mahasiswa sains dan teknologi, kita harus sentiasa belajar secara inisiatif dan berfikir secara kritikal dalam menyelesaikan masalah seperti isu COVID-19. Dan persediaan seorang mahasiswa dalam mendapati cabaran seperti isu COVID-19 dan sedia menghulurkan bantuan dan juga berkongsian pengetahuan kita kepada orang lain.